kita buat solat subuh, hari kita balik, adalah 2-3 benda yang salah yang kita buat. Pandangan yang bersasar, mulut yang tak terkawal dan sebagainya. Maka dengan kita datang atau kita solat zuhur, subuh dan zuhur itu menghapuskan apa yang berlaku di antara kedua. Demikianlah, lepas kita sembahyang zuhur, balik rumah ada pula kesalahan kita buat. Kita sembahyang pula asar, menghapuskan dosa yang berlaku tadi. Kemudian antara asar dengan maghrib berlaku sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian bila kita solat maghrib, yang menghapuskan apa yang kita buat daripada kesalahan. Demikianlah seterusnya. Sebab orang Islam ini sentiasa bersih dan suci ketika dia solat, sentiasa mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala jika dia menjaga solat. Karena itu orang yang solat, bila Allah Subhanahu wa taala melihat, kali pertama Allah nak cek amalan dia, Allah tengok solat. Kata Nabi, awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salat. Perkara pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah ke atas seorang hamba adalah salat. Fa in salahat atau saluhat, kalau solat itu elok, cukup, sempurna, maka amalan dia yang lain pun elok. Tapi kalau solat tu banyak kantoi, banyak sekat, banyak tak buat, Allah akan cek yang lain hingga bertemu dengan kesalahan-kesalahan lain. Maka tentunya, kenapa Allah hanya melihat kepada solat, Allah tak selak dah tengok hal lain? Kalau solat menghapus dosa, menghapus kepada kesalahan yang dilakukan oleh orang yang biasa menunaikannya. Namun ia bukan alasan untuk kita tidak mengambil berat tentang dosa. Kira tabah ibu mayang ke? Tak. Ia bukan satu hadis ini bukan memberikan kepada kita mafhum atau kefahaman untuk kita merasa selesa. Tidak. Sekiranya kita tidak langsung melakukan dosa, boleh jaga, maka solat kita itu lebih memberikan darjat yang tinggi. Bahkan kita mendapat perhatian yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hari Jumaat, sehinggalah Jumaat akan datang. Kita sembahyang Jumaat hari ini. Kemudian lepas itu berlaku beberapa kesalahan, sehinggalah bertemu dengan Jumaat depan. Seminggu yang berlaku itu dihapuskan oleh Jumaat hari ini dan Jumaat minggu depan. Masya Allah. Mungkin juga Allah beri lagi kehebatan Ramadan sehingga Ramadan setahun, iaitu apa yang berlaku setelah kita berpuasa Ramadan yang lalu. Kemudian kita hidup untuk bertemu pula dengan Ramadan yang akan datang bulan lagi. Apa yang berlaku daripada kesalahan di antara Ramadan yang lalu, sehinggalah kita bertemu pula dengan Ramadan yang akan datang. Kedua-duanya Ramadan itu menghapuskan dosa kesalahan kita. Maka alangkah besarnya ganjaran Allah, alangkah besarnya peluang yang Allah bagi, alangkah hebatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma awsa'a rahmatullahi alaina, alangkah luasnya rahmat Allah ke atas kita untuk kita sentiasa menjadi orang yang bersih, orang yang disucikan oleh Allah setiap masa. Cuma dengan syarat, kata Nabi, idza ijtunibal kabair atau idza ijtanabal kabair, sekiranya dia elak dosa-dosa besar. Kalau dia buat dosa besar, solat dengan solat di antaranya tidak menghapuskan dosa besar yang berlaku, iaitu dia perlu kepada taubat yang khusus, penyesalan yang khusus, perjanjian yang baru dengan Allah, tidak mengulangi semula apa-apa yang telah dilakukan daripada dosa yang besar. Seperti yang
alaikum awan menutup ke atas kamu daripada melihat anak bulan, maka bilanglah bulan sebelum dan selepasnya itu selama bulan Sya'ban dan Ramadan itu sebanyak 30 hari. Sama dalam Islam kata Nabi, asy-syahru indana, bulan pada sisi Islam ialah Nabi buat macam ni, 10. Maknanya paling banyak dalam sebulan adalah 30. Dia Nabi buat pula 29. Maknanya sama ada bulan dalam Islam ni 30 atau 29. Dia takkan kurang ke 28 atau lajak ke 31. Maka sekiranya kata Nabi SAW, jika kamu nak berpuasa, yakni Ramadan, bulan lagi lebih kurang akan datang Ramadan, kita dah nak masuk Sya'ban. Baik, nak puasa, nak mula puasa Ramadan ialah dengan melihat anak bulan. Kemudian nak raya pula, nak tarawih Ramadan pun dengan melihat anak bulan. Kita akan lihat anak bulan pada hari ke-29 Sya'ban dan Ramadan. Kira kalau esok, kalau tengok malam ni nampak anak bulan, esok puasa berarti Sya'ban 29 hari. Tapi kalau tengok tak nampak, banyak-banyak tempat yang kita ada yang boleh teropong tu, tengok tak nampak, maka lanjutkan Sya'ban sehingga 30. Lepas itu tak payah tengok dah, confirm esok tu adalah Ramadan. Maka hari 30 itu dinamakan adalah Yaumul Syak, hari ragu-ragu. Puasa ke tak puasa? Bagi orang yang tidak berpuasa sebelumnya, maka Yaumul Syak, hari Syak ini dilarang untuk berpuasa. Tapi orang yang dah memang berpuasa Isnin Khamis, tiba-tiba hari Syak itu jatuh pada hari Isnin atau Khamis, dia boleh terus berpuasa. Itu yang disebut oleh para ulama dalam kitab fiqh. Baik, kemudian tengok pula dah 29 Ramadan, malam tu tengok. Kalau nampak salah satu daripada banyak tempat-tempat yang melihat anak bulan itu nampak, maka esoknya puasa raya Ramadan 29. Tapi kalau tak nampak, kena warak. Kalau tak nampak, puasa 30 hari. Kemudian lusa adalah raya, confirm, tak payah tikai dah. Baik, hari ni, sistem hari ni yang menggunakan falak, walau kita menggunakan ru'yah, tapi beberapa tahun kebelakangan ini kita melihat ia tidak lari daripada takwim yang telah ditetapkan. Puasa pun tak lari, raya pun tak lari. Ia pertama, falak ini macam mana pun hebatnya dia, macam mana pun di segi kecanggihan teropong yang boleh melihat perkiraan perjalanan bulan dan matahari, ru'yah adalah lebih utama berbanding dengan falak, berbanding dengan membilang, menghitung hisab. Kerana ru'yah ini ada dalil yang jelas daripada Nabi yang sahih. Kerana kebanyakan sahabat bila main cerita dekat Nabi, mereka cerita bahawa kami melihat anak bulan. Ada yang cerita kami lihat di Syam, yang lihat di sana. Maka Nabi kata, baik, kerana itu kita berpuasa. Untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, kita kena warak juga. Orang pihak berpuasa, Jabatan Agama, Mufti dan sebagainya, kerajaan, dia kena warak untuk masuk dalam bulan Ramadan. Sama ada dia betul-betul masuk, mengurangkan ataupun mempercepatkan. Di puasa Ramadan bukan pada Ramadan pun salah, dan meninggalkan Ramadan pada hari Ramadan pun teramat salah. Contohnya, tak apa, kita 29 Sya'ban, tengok anak bulan nampak esok Ramadan, tapi dalam kalender tak nampak. Maknanya dalam kalender, dalam takwim tidak meletakkan lagi esok tu Ramadan. Ketika macam mana nak ikut takwim ke, nak ikut ru'yah, nak ikut falak ke, ikut ru'yah, dia ambil falak. Ketika itu bersalah, kerana ru'yah adalah dalil yang lebih jelas. Baik, habis itu kenapa juga membilang falak? Kalau kita menyatakan ru'yah itu terlebih afdal, maksudnya kita diberi pilihan untuk membilang. Cuma dalam bab ini
yang canggih yang ni. Orang tak dapat duduk di Terengganu. Ketiga hari lepas mereka pergi duduk di Terengganu juga ada satu tempat melihat anak bulan yang paling canggih dalam Malaysia. Teropong dia boleh nampak planet mana lah. Teropong tu takkanlah tak boleh nampak anak bulan. Kalau nampak anak bulan yang teropong tu, walau satu tempat sahaja dengan dua orang yang siqah dipercayai, maka dia kena ubah, kena gazet bahawa esok puasa. Kalau tengok tak nampak, esok puasa lagi, bagi cukup 30. Jangan lagi terikat dengan takwim. Mana bila terikat dah orang dengan takwim, perempuan buang segala menara-menara, segala apa teropong yang kita beli ribu, bahkan ratusan ribu untuk melihat, untuk ru'yah hilal, tapi tiba-tiba kita tak guna. Baik. Yang kedua, dalam Islam, dalam perbahasan fiqh, kita ada 4 mazhab. Mazhab Syafi'i seorang-seorang dia menyatakan setiap negara dia kena lihat sendiri. Di kulli baladin ru'yatu, setiap negara ru'yah dia sendiri. Malaysia dengan Indonesia. Indonesia teropong nampak, Malaysia teropong tak nampak. Kita tahu Indonesia pun umum dekat rakyat dia besok puasa kerana nampak anak bulan. Kita boleh, kita kena ikut dia ke ataupun kita sendiri-sendiri ikut mazhab Syafi'i. Kita tak payah ikut dia. Ru'yah kita tak nampak, tak apa, kita makan dulu esok Syakban 30 hari, kemudian baru kita Ramadan. Baik, mazhab Imam Abu Hanifah bersama dengan jumhur ulama menyatakan idza ru'iyal hilalu fi baladin fa ru'yatuhu ta'um. Kalau dilihat anak bulan pada satu tempat daripada tempat yang majoritinya orang Islam, iaitu puasa menggezek tu orang Islam. Lain kalau nampak di Amerika, orang Islam nampak di Amerika, tapi dia tak ada puasa untuk gezek kerana minoriti. Duduk di mana, apa Rusia contohnya nampak, dia tak boleh, dia tak ada puasa. Kerana kuasa gezet itu kembali kepada pemerintah. Baik, negara-negara Islam, walau di Afrika sana, Somalia ke Sudan, negara yang majoriti dia orang Islam, kerajaan Islam, rakyat dia ataupun dia punya orang yang diamanahkan untuk melihat anak bulan tu nampak, maka dia kena beritahu semua negara Islam yang ada. Kat telefon beritahu negara ni ataupun buat pengumuman dalam satelit, internet dan sebagainya, maka kami telah melihat anak bulan. Semua negara Islam kena puasa serentak. Ini hebatnya kalau kita pegang dengan mazhab berbanding dengan berpegang dengan mazhab Syafi'i. Ya, dua-dua ada dalil. Kerana mutlak, maknanya masa munculnya bulan tu adalah berlainan bagi setiap negara. Tapi sekiranya setiap negara itu bertemu malamnya walau sejam. Contoh, kita dengan Yaman, malam kita dengan malam Yaman ni bertemu walaupun sejam. Kita masuk pukul 8 sampai pukul 9, dia pukul 4 sampai pukul 5, nak keluar dah malam. Bila ada pertemuan malam walau sebentar, maknanya kita dikira sama dengan mereka. Lainlah kalau negara yang kita masuk malam dia dah siang, dia masuk malam kita pun dah siang. Yang tu tak ada situ titik pertemuan, yang tu tak payah berpuasa dengan dia. Maka zaman hari ni lagi canggih pada zaman dulu. Boleh apa? Nampak-nampak tu apa? Lembu jatuh dalam negara mana tak nak dengar pun masuk TV. Nak angkat lembu naik daripada telaga je pun, tiba-tiba air ada dalam TV berita tentang lembu jatuh dalam telaga. Negara mana tak nak dengar nama tu. Takkan nak cerita bahawa di Afrika belah sana, negara Islam sana, nampak anak bulan puasa, maka orang Islam kena puasa semua. Bila macam tu tak jadi dah hang raya dulu, ko raya kena.
331 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun. Puasa adalah benteng. Puasa sunat ataupun wajib merupakan benteng kepada iman kita. Iaitu puasa ini pelemah kepada nafsu dan syahwat. Bila perut kosong, lapar, tentulah keinginan untuk melakukan maksiat lemah. Dan bila lama-lama duk buat, duk puasa, ia boleh memadamkan terus keinginan untuk melakukan maksiat. Tapi puasa tu mestilah puasa yang ikhlas, puasa yang cukup syarat, puasa dalam keadaan wa'i, penuh kesedaran terhadap apa yang dia buat. Amai kita tengok puasa bulan Ramadan, tapi maksiat ni tak tinggal orang tu. Hak tak tutup aurat, tak tutup aurat. Hak tak mayang, tak mayang. Puasa tapi tak mayang. Hak menipu. Hak kecoh, hak kipas ayam dari pukul 3 sampai kat puasa. Sang ke mana, mari ke mana. Ni, puasa habis macam mana Ustaz? As-siyamu junnah. Puasa itu benteng kepada dirinya daripada melakukan maksiat. Dia puasa tanpa ilmu, puasa tanpa kesedaran. Orang yang puasa dengan ada wa'i, kefahaman, kesedaran terhadap apa yang dia buat, merasa bahawa dia berubudiyah dengan Allah, tentu puasa dia menghalang dia daripada melakukan kesalahan dan dosa. Walaupun berlaku sikit-sikit, itu terhapus dengan dosa, dengan pahala, dengan apa puasa yang dia lakukan. Karena itu kata Nabi SAW kepada anak-anak muda di kalangan sahabat, dan sehinggalah untuk hari ini kata Nabi, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkum ayyatazawwaj falyatazawwaj, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, kata Nabi, siapa di kalangan kamu yang ada kemampuan, yakni nafkah zahir dan batin, adalah sikit yang dia boleh tanggung untuk isteri yang bakal dia kahwin, falyatazawwaj, kata Nabi, maka berkahwinlah. Orang muda yang ada kerja apa tu, sodok ralik, sodok tunggu dah kahwin. Ni dah nak bagi steady dulu, stabil dulu, tunang 3 tahun, tunang 4 tahun ni, nanti kalau kahwin lagi kita posting sini payah, tunggu tak. Nabi kata ada kemampuan terus berkahwin. Fa innahu ahsanu lil faraj wa aghaddu lil basar. Kerana berkahwin muda, berkahwin awal itu adalah lebih menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Kemaluan tidak diletakkan pada tempat dan cara yang haram. Mata
80 tahun juga, kena lagi baik Allah, kena lagi Allah tak mahu nak bagi teruk-teruk, Allah bagi dia jadi mudah, bagi dia jadi kemah. Sebahagian ulama menyatakan memang betul Allah bagi penghuni neraka ni jadi besar. Bayangkan satu gigi gerham dia apa, takut dia tak mana. Nak bagi dia rasa tu seluruh anggota badan dia dibakar dengan sempurna. Wal'iyadu billah, Allahumma ajirna minan nar. Dan kulit dia setepat perjalanan 3 hari, kulit dia. Supaya apa? Tak kena terus helai, tak kena api terus helai. Kena tu sedap, terbakar elok, sehinggalah luruh kulit yang tebal tu tumbuh semula. Maknanya azab fawqal azab, dah kena ditambah lagi dengan azab-azab yang lain. Demikianlah kata takwilan para ulama, jadi besar tunggu. Sebahagian ulama menakwilkan, mentafsirkan tidaklah besar, cuma nak gambarkan betapa Allah bagi penghuni neraka, penghuni syurga pun macam tu juga. Allah bagi dalam keadaan paling seronok, paling istimewa, umur 30-an hingga 40-an, paling seronok nak hidup. Semua lengkap dah. Ketika itu dia boleh enjoy segala-gala. Sama demikian dengan penghuni neraka, Allah nak bagi dia jadi sempurna mungkin. Giginya pun jadi elok, kemas, kulit dia, tulang dia, anggota badan dia, untuk dia merasai azab Allah. Semoga Allah jauhi kita daripada binaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis yang ke-333, al-dhiyafatu thalathatu ayyam wa jaizatuhu yawman wa laylah. Kata Nabi SAW, bertamu boleh selama 3 hari. Kita nak pergi rumah kawan, sama zaman lah, bila ada kemudahan kena telefon dulu. Zaman dulu tak kalah, sampai-sampai ketuk bagi jalan ramai silap. Orang dulu pun tak kisah. Mereka tak sibuk mana macam kita. Jadi tak kisah siapa nak main. Macam cerita, Nabi cerita satu hari ada tetamu main. Banyak ada orang main dari luar beriman dengan Nabi. Malam tu nak bermalam. Nabi tanya, siapa yang boleh menerima tetamu aku? Bukan Nabi tak mau tak. Nabi nak bagi peluang pada sahabat menerima dan melayan tetamu. Mau orang dia suka layan tak? Oh, pergi rumah mereka layan tu, hilang nak tak pernah mereka guna, mereka harap bagi kita. Tidur, tutup satu ruang untuk kita kalau tak nak pilih. Masak makan ni kita cerita. Sahabat ni pun angkat tangan, saya ya Rasulullah. Dia tak tahu di rumah dia ada makan ke ada apa, dia tak tahu. Balik-balik rumah makanan untuk seorang je. Dia, isteri dia, anak-anak dia semua lapar. Kemudian peralatan nak tidur pun tak ada selimut satu je. Maka waktu nak makan, dia padam. Bila dia tengah duk bawa hidangan tu, dia padam lilin. Dia pun kata kat kawan dia, makanlah. Dia minta makan sama-sama. Dia berlaku makan. Kawan dia makan, dah tak nampak ke lah. Lagi pula bila nak tidur, dia bagi selimut. Maka dia mereka, isteri dia, anak-anak dia. Esok tu Nabi kata, Allah ketawa melihat kamu Allah. Maknanya heran sungguh betapa ada orang yang macam ni punya, dia nak layan tetamu, dia tak peduli diri. Baik, namun dalam keadaan dituntut untuk kita layan tetamu, kalau kita jadi tetamu, janganlah lebih sangat. Kata Nabi, bertamu 3 hari sahaja. Lebih membebankan. Kalau lebih begitu membebankan, kecuali lah kalau anak kita pak pergi rumah anak, duduk minggu, anak tarik buka, tak boleh lah. Ini bukan tetamu biasa, ini adalah ayah kita, mak kita. Baik, jadi sebelum nak sampai telefon dulu, dia boleh prepare dan sebagainya. Temu malam, 2 malam, 3 malam tak. Pergilah cari rumah kawan lain pula. Cari rumah kawan lain pula. Kalau ingat ngaji di Syria dulu waktu tak kahwin ni, cuti panjang, simpanan cuti 3 bulan lebih. Kira cuti yang panjang tu, aktiviti dia apa? Kami kata bawa lori pergi rumah orang. Awak tidur rumah kawan ni 3 hari, tidur rumah kawan ni 3 hari, tidur rumah ni 3 hari pusing. Rumah ni tinggal kat bulan. Dia kira menjadi tetamu, diundang atau tak diundang, menyangka apa, sampai terima
bila tetamu nak tinggal rumah kita, kita kena bagi apa titipan dekat dia, tapau bilah dekat dia, bekalan untuk sehari semalam. Ni kalau orang dulu jalan jauh, jalan pula naik kuda lambat, tak nak sampai rumah dia, jadi bagilah apa dia boleh makan di tengah jalan, buah ke tamar ke apa. Baik, kita bagi dia makan sehari semalam, tak lah 2 jam dia sampai rumah dia, 3 jam dia sampai. Maknanya sebagai penerima tetamu tuan rumah, nak melengkapkan lagi pakej melayan tetamu ialah memberi sesuatu ketika dia nak balik. Memang macam tu adat kita orang Melayu dulu. Yang ada buah dia bagi buah, yang apa macam-macam. Apa yang banyak ada pada dia, dia akan bagi. Maka ini adalah kesempurnaan bagi kita yang menerima kunjungan tetamu. Tetamu yang datang ke rumah kita, pertama adalah untuk memuji kita. Tahap kita macam mana? Sabar ke tak sabar ke? Kemudian yang kedua, ia membawa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ia juga adalah peluang untuk kita berdakwah. Atau jika dia orang yang baik, orang yang alim, kita mendapat peluang menerima dakwah daripada dia. Atau kalau sebaliknya kita berilmu, kita boleh berdakwah kepadanya dalam banyak benda. Boleh bersembang, boleh suruh, boleh ajak, hinggalah hubungan kita menjadi erat, jadi baik. Orang Muslim itu adalah saudara kepada Muslim yang lain. Wallahu a'lam. Nanti dalam hadis 333. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.
Kalau kita jadi makmum, wajib kita niat makmum. Kalau jadi imam tak wajib